Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Kamarudin akan membentangkan artikel bertajuk Analisis Tindak Balas Pelajar Kursus Reka Bentuk Pembelajaran Teradun di MOOC pada era sebelum dan semasa pandemik COVID-19. Berikut merupakan abstrak kajian ini. Pendidikan dan teknologi saling berkaitan seiring dengan perubahan zaman termasuklah pembelajaran dalam talian. Khusus dalam talian terbuka besar atau dikenali sebagai MOOC, Massive Open Online Course adalah sebuah alternatif perkhidmatan pendidikan secara terbuka dan jarak jauh kepada pelajar secara percuma. Kajian lepas ada menyatakan bahawa kadar pelajar yang tidak menyelesaikan kursus adalah tinggi. Justru itu, kajian ini berobjektifkan untuk menganalisis tindak balas pelajar dalam kursus reka bentuk pembelajaran teradun pada era sebelum dan semasa tempoh pandemik COVID-19 dijalankan. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran yang berkesan dan cara penyelesaian bagi isu pelajar tidak menyelesaikan kursus reka bentuk teradun di MOOC. Kajian ini berbentuk kajian kes yang melibatkan 464 pelajar yang aktif daripada 1,008 pelajar yang telah berdaftar sebagai pelajar kursus reka bentuk pembelajaran teradun dan termasuk 4 orang pelajar yang telah menyelesaikan kursus untuk ditemubual. Kajian ini menggunakan penyelidikan kualitatif melalui teknik analisis dokumen dan temu bual. Pengumpulan data pula berpandukan rekod pembelajaran pelajar bagi kursus reka bentuk pembelajaran teradun yang disenaraikan di platform Open Learning. Kajian ini dianalisis berdasarkan tinjauan deskriptif SPSS dengan menggunakan peratusan dan disokong dengan kenyataan pelajar yang telah ditemubual. Kesimpulannya, kajian ini mendapati kaedah pembelajaran yang berkesan adalah kaedah penggunaan video. Selain itu, antara penyelesaian bagi isu pelajar tidak menyelesaikan kursus pula adalah menambahbaikkan fasiliti, menambahbaikkan kemahiran penyelidikan maklumat secara dalam talian dan memberi peluang galakan. Kajian ini berharap dapat membantu pihak Kementerian Pendidikan KPM menghebahkan pembelajar MOOC kepada sekolah supaya dapat memberi nilai tambah kemahiran kendiri dan pengetahuan kepada pelajar selari dengan kehendak pembelajaran abad ke-21. Seperti mana kita tahu, gelombang COVID-19 di mana telah memberi impak besar kepada semua sektor di negara, antaranya pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sektor yang terjejas dan berlakunya revolusi pendidikan yang secara ketara. Merujuk kepada kajian lepas, Ros Fazlizah dan Nurul juga berpendapat bahawa proses pembelajaran melalui perbincangan atas talian adalah lebih mudah dan berkesan. Secara umumnya, MOOC adalah alternatif platform baru yang fleksibel untuk menimba ilmu walau berada di mana saja tanpa mengira masa secara percuma. Berikut merupakan pernyataan masalah di mana kadar peratusan yang tinggi pelajar yang berdaftar tidak dapat menyelesaikan kursus yang mereka telah daftar. Merujuk kepada kajian lepas, Wei ada menyatakan nisbah keciciran yang tinggi adalah masalah serius dan mencerminkan tahap motivasi pelajar adalah lemah dalam pembelajaran talian. Seterusnya, kursus reka bentuk pembelajaran teradun dipilih sebagai kursus yang dikaji dalam kajian merujuk kepada kajian Walid di mana artikel berkaitan sains dan MOOC merupakan artikel paling banyak yang dianalisis dalam kajian tersebut, iaitu 28.8%. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini adalah ada 3, iaitu menganalisis perbezaan tindak balas pelajar dalam kursus reka bentuk pembelajaran teradun, mengenal pasti kaedah pembelajaran yang berkesan, dan ketiga, mengenal pasti cara penyelesaian bagi mengurangkan kadar pelajar yang tidak menyelesaikan kursus reka bentuk pembelajaran teradun di platform MOOC. Seterusnya adalah kerangka konsep. Berikut adalah kerangka konsep kajian di mana
Yang pertama, tindak balas yang diberikan oleh pelajar sepanjang kursus pengajian telah direkodkan dalam rekod pembelajaran. Berdasarkan rekod pembelajaran, tindak balas pelajar telah dianalisis untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran dan penyelesaian pelajar yang tidak menyelesaikan kursus. Seterusnya, temu bual juga telah dijalankan untuk mengenal pasti kaedah pembelajaran serta penyelesaian pelajar yang tidak menyelesaikan kursus. Baiklah, seterusnya adalah metodologi. Metodologi yang seperti mana yang telah diterangkan abstrak. Kajian ini menjalankan penyelidikan berjenis kualitatif. Strategi kajian pula merupakan kajian kes. Instrumen yang telah digunakan adalah temu bual dan analisis dokumen. Sampel kajian telah melibatkan 4 orang pelajar yang telah ditemu bual dan rekod pelajar yang melibatkan 464 pelajar aktif. Seterusnya, analisis dokumen berdasarkan tinjauan deskripsi SPSS yang telah menggunakan peratusan. Temu bual pula telah dijalankan secara temu bual semi bersusun berdasarkan tema soalan tindak balas, pengalaman, kaedah pembelajaran dan penyelesaian. Baiklah, berikut adalah analisis dan dapatan pengajian. Jadual 1 menunjukkan taburan pelajar mengikut jantina. Dalam jadual 1 ini dapat dilihat bahawa pelajar perempuan lebih berminat dengan kursus reka bentuk pembelajaran ta'adun MOC, di mana kita dapat lihat kekerapan ataupun peratusan sebelum dan semasa COVID-19 merupakan untuk perempuan melebihi 60%. Seterusnya, jadual 2 pula menunjukkan status keaktifan pelajar, di mana kita boleh menunjukkan jumlah pelajar aktif, iaitu 464 pelajar yang telah aktif dan berdaftar dalam kursus tersebut. Seterusnya, jadual 3. Jadual 3 pula menunjukkan tempoh masa pelajar menyelesaikan kursus. Berikut merupakan tempoh masa sebelum dan selepas COVID-19. Dalam jadual ini menunjukkan purata pelajar yang menyelesaikan kursus sebelum tempoh COVID-19 adalah dalam masa 3 bulan. Manakala dalam tempoh COVID-19 pula pelajar telah menyelesaikan kursus dalam masa kurang daripada 1 bulan. Ini adalah 4 objektif khusus yang telah dianalisis, di mana khusus reka bentuk pembelajaran teradun. Yang pertama, khusus ini adalah untuk mencapai ataupun memahami khusus reka bentuk pembelajaran teradun. Untuk objektif pertama, topik 1 objektif tersebut telah melibatkan topik 1, manakala untuk objektif kedua telah melibatkan topik 2 dan 3, iaitu menggunakan model AD sebagai pendekatan reka bentuk pengajaran untuk membina kursus reka bentuk pembelajaran teradun. Untuk objektif ketiga telah melibatkan topik 4, 5 dan 6, di mana objektifnya menggunakan pembelajaran berteknologi untuk membina bahan pembelajaran dalam talian. Bagi objektif keempat pula telah melibatkan topik 7, 8, 9 dan 10, di mana ia untuk mereka bentuk penilaian pembelajaran untuk kursus reka bentuk pembelajaran tersebut. Seterusnya, jadual 5. Jadual 5 dan 6 menunjukkan peratusan tindak balas pelajar bagi topik 1 dan 2. Bagi topik 1 dalam kajian telah mengupas di mana pelajar lebih berminat memberi pandangan terhadap bahan berunsurkan video bergrafik ringkas berbanding dengan video seminar yang berdurasi 10 jam. Dan topik 2 pula menunjukkan topik reka bentuk pengajaran lebih diminati oleh pelajar berbanding dengan topik ADI pada topik 3. ADI
Model Adi, pelajar-pelajar ini berpendapat bahawa peranan sumber video sama dengan peranan kuliah di kelas dan mereka dapat memutarkan atau ulang semula video tersebut sesuka hati mereka apabila menghadapi kesukaran dalam memahami pembelajaran mereka. Okey. Seterusnya, jadual 7 merupakan peratusan tindak balas pelajar bagi topik 3. Topik ini adalah topik berunsurkan kajian kes, video kajian kes yang akan datang. Topik ini sangat menarik dan telah diminati oleh semua pelajar. Dalam kalangan pelajar paling diminati, di mana kajian kes akan datang lebih menarik berbanding dengan kajian kes yang sedia ada, di mana topik 4 telah dihuraikan. Seterusnya, topik 5 dan topik 6 adalah topik yang berunsurkan aplikasi. Salah satu aplikasi yang telah diperkenalkan adalah aplikasi Google. Aplikasi Google ini adalah sangat menarik untuk dipelajari dan sangat membantu dalam membina bahan bantu pengajar. Kajian ini juga membuktikan pelajar semasa penularan COVID-19 lebih berinteraksi berbanding dengan pelajar sebelum penularan COVID-19. Seterusnya, jadual 11 dan jadual 12 menunjukkan peratusan tindak balas pelajar bagi topik 7 dan topik 8. Topik 7 adalah berkaitan dengan perkongsian pengalaman pelajar dalam penggunaan bahan pengajaran yang digunakan oleh pelajar, dan hal ini telah membuktikan bahawa pelajar tidak lokek memberi perkongsian pengalaman mereka. Seterusnya, topik 9 merupakan topik di mana pelajar dihendaki untuk berkongsi bahan ataupun bahan tugasan yang telah diberikan daripada topik-topik yang lepas. Seterusnya, untuk jadual 14 pula merupakan peratusan tindak balas pelajar bagi topik 10, di mana topik 10 ini membuktikan kursus ini telah memberi kesan positif kepada pelajar untuk melengkapkan kursus. Dalam topik 10 telah diringkaskan bahawa berikut merupakan pandangan pelajar emosi dan kursus terhadap emosi dan kursus. Di sini telah menunjukkan sebanyak 37% pelajar telah bersetuju yang mereka telah mempelajari ilmu baru, dan seramai 25% telah menyokong bahawa kursus ini meningkatkan kemahiran kendiri mereka. Baiklah, bagi untuk analisis temu bual, berikut merupakan ringkasan maklumat profil pelajar yang telah ditemu bual, di mana 3 orang pelajar berjantinahkan perempuan dan seorang pelajar adalah lelaki. 3 orang pelajar berumur dalam lingkungan awal 30-an dan seorang pelajar dalam berumur lewat 30-an. Kesemua pelajar ini berkelulusan akademik, berkelulusan ijazah yang dibawa Institut Pengajian Tinggi Awam, dan seterusnya bekerja sebagai seorang guru. Dan seramai 2 orang pelajar merupakan telah kerap mengikuti MOC, kursus MOC sebanyak 1 kali, dan 2 orang pelajar telah mengikuti kursus MOC sebanyak 2 kali. Selain itu, tempoh masa pelajar menyelesaikan kursus, 2 orang telah menyelesaikan kursus dalam masa 3 bulan, seorang dalam masa 2 bulan dan seorang lagi dalam masa sebulan. Baiklah, berikut merupakan ringkasan pandangan pelajar yang telah ditemubuat. Secara umumnya terdapat 2 pandangan pada tempoh yang berbeza, tapi secara umumnya mereka memberikan pandangan yang sangat
lebih kurang sama. Okey, untuk tindak balas pelajar, pandangan pelajar terhadap tindak balas, ada yang pelajar yang menerangkan bahawa jika mereka tidak mempunyai penerangan yang lebih cukup, mereka akan melakukan penyelidikan sendiri. Hal ini menunjukkan mereka telah akan meningkatkan lagi kemahiran kendiri mereka. Okey, seterusnya ada juga yang menyediakan mengambil berat akan masa, di mana masa untuk persediaan kelas akan lebih cenderung untuk menjadikan topik itu lebih menarik, di mana ada pelajar menyatakan bahawa dengan adanya kursus yang boleh dipelajari sebelum kursus bersemuka di universiti, kursus dalam talian ini sangat membantu mereka dan menjadikan topik itu akan lebih menarik. Ada juga yang berminat dalam aplikasi Bytable, VideoScribe, Playtagon Story dan Koggle, di mana aplikasi-aplikasi ini memberi peluang dan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam pembelajaran mereka akan datang. Ada juga guru-guru ataupun pandangan pelajar yang telah menyelesaikan kursus ini berkongsi pengalaman mereka, di mana mereka sangat positif akan kursus ini, di mana proses pembelajaran yang sangat bermakna dan sangat berguna. Pendidikan jarak jauh telah meletakkan tanggungjawab mereka untuk lebih aktif dan lebih mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri. Okey, seterusnya kaedah pelajaran khusus. Mereka telah memberi sedikit pandangan di mana kaedah-kaedah melibatkan gabungan tugas seperti dalam tugas kumpulan dan tugas individu, menyelesaikan tugas emosi sendiri, mereka bentuk emosi sendiri. Bahan-bahan yang telah diperkenalkan adalah bersifat interaktif dan amat menarik dan bersifat informatif. Ada juga pelajar mencadangkan kaedah, iaitu pelajar membaikkan lagi kaedah akses, mempertingkatkan lagi ataupun upgradekan lagi akses kepada bahan yang telah dimuat baik dengan lebih mudah. Terdapat juga pertukaran idea yang membuatkan pembelajaran mereka lebih aktif, dan pelajar lebih mudah belajar dan lebih selesa, di mana mereka boleh belajar dalam talian, kan. Okey, selain itu terdapat untuk penyelesaian, ada juga pelajar telah mencadangkan penyelesaian di mana platform-platform tertentu ataupun MOOC ataupun pengajar hendaklah menyediakan akses kepada pendidikan bagi mereka yang sebaliknya yang tidak mempunyai peluang belajar dalam segi kewangan. MOOC sangat membantu keluarga-keluarga tersebut, pelajar-pelajar tersebut. Okey, selain itu pengajar boleh menyediakan modaliti pengajaran yang lebih sesuai untuk pelajar tertentu, di mana ianya berdasarkan khusus. Bahan pengajaran berdasarkan khusus, supaya pelajar lebih menarik dan boleh menyelesaikan kursus tersebut. Selain itu, pandangan pelajar, setengah pelajar juga dalam penyelesaian, di mana mereka meminta untuk pengajar menyediakan langkah-langkah yang lebih mendalam atau lebih detail untuk diletakkan dalam bahan pengajaran, supaya pelajar lebih memahami dan pelajar lebih tidak cenderung untuk berhenti di setengah jalan. Selain itu, KPM juga boleh menganjurkan seminar khusus ataupun bengkel berkaitan MOOC, supaya mereka lebih diberi galakan atau diberi inisiatif tambahan kepada guru-guru ataupun kepada pelajar yang
yang berminat dalam pembelajaran dalam talian. Baiklah, kesimpulannya, kajian ini dijalankan mendapati tindak balas di MOC bagi kursus reka bentuk pembelajaran teradun semasa pandemik lebih baik berbanding dengan sebelum pandemik. Kaedah pembelajaran yang berkesan di kursus reka bentuk pembelajaran teradun adalah berasaskan kaedah video dan hal ini memberi manfaat kepada semua sama ada pendidik dan pelajar. Antara penyelesaian yang dapat dikenalbahasi termasuklah sistem kredit yang boleh diguna pakai dalam sistem kredit institusi dan memberi penerangan yang lebih mendalam terhadap semua topik agar pelajar akan lebih galak meneruskan pembelajaran mereka. Okey, baiknya seterusnya cadangan kajian di mana Kementerian Pendidikan Malaysia KPN akan menganjurkan seminar khusus atau bengkel blended learning supaya guru akan diberikan pendedahan tentang blended learning dan membuat pemantauan teknologi dengan menyediakan kemudahan teknologi yang baik. Selain itu, kajian yang lebih terperinci diperlukan untuk masa akan datang dengan menyediakan instrumen soal selidik dan mempelbagaikan jenis kursus supaya mendapatkan dapatan yang lebih tepu. Seterusnya, pemilihan responden berdasarkan geografi, wilayah pendalaman, pedesaan dan perkotaan mampu meningkatkan lagi ketepuan cadangan pada masa akan datang. Berikut merupakan rujukan kajian yang telah digunakan dalam artikel ini. Sekian, terima kasih.